Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar awak bertiga? Apa khabar? Sihat tak? Sihat ke tak? Sihat ke tak awak bertiga ni? Hello, boleh dengar tak? Tolonglah jawab. Okey? Cikgu tanya, soalan senang je. Awak sihat ke tak? Sihat. Okey, Alhamdulillah. Okey, saya rasa saya ada kenal juga dalam kalangan awak ni. Jadi cikgu nak tanya nama awak bertiga lah. Sebab cikgu tak ada lagi senarai nama. Rogaya Suud nak panggil awak apa? Saya rasa memang ekor awak ke? Ya, Rogaya Suud cikgu. Aina, cikgu. Ikang mak panggil Aina. Aina, okey. Ikram Haikal cikgu nak panggil apa? Panggil Ikram cikgu. Ikram, baiklah. Okey, Dia Zulfikar cikgu nak panggil apa? Dia. Dia, okey baik. Okay, terima kasih kerana sudi hadir dalam kelas PDPR kita. Okay, sebelum cikgu memulakan sesi PDPR kita, cikgu nak awak pastikan awak berada dalam keadaan yang bersih. Awak tengok sekeliling awak bersih ataupun tidak. Dan cikgu nak awak duduk dalam keadaan yang selesa. Baiklah. Semua dah selesa ya? Dah selesa? Dah selesa? Kalau dah, cikgu nak mulakan PDPR kita. Dah selesa ke belum? Dah bersedia? Dah bersedia ke belum? Dah, cikgu. Okey, baik. Cikgu. Bagi memberkati PDPR kita pada hari ini, mari kita membaca doa mengikut kepercayaan agama masing-masing. Saya rasa suri Islam ni, jom kita baca doa. Nanti cikgu akan tayangkan slide. Kalau ada slide yang kurang jelas, awak bagi tahu cikgu terus, okey? Okey, sekarang ni awak boleh nampak tak slide yang cikgu tayangkan ni? Boleh nampak? Nampak, cikgu. Okey, bagus. Okay, pada hari ini, pada minggu yang pertama kita, cikgu akan ajar tentang perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan. Okey, pautan kehadiran cikgu akan beri selepas Google Meet nanti. Okeylah, awak pernah tak jumpa saya ataupun pernah tak cikgu Anan ajar awak sebelum ni? Pernah tak? Pernah tak cikgu Anan ajar awak sebelum ni? Pernah. Pernah. Subjek pendidikan seni dan visual kan tahun lepas? Pada hari ini, cikgu akan mengajar awak mata pelajaran Bahasa Melayu. Okey. Sebelum tu, cikgu nak tanya awak. Semasa awak tingkatan 1 dahulu, awak pernah tak belajar tentang perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan? Pernah tak awak belajar sebelum ni? Pernah tak belajar? Kalau diam ni maksudnya tak tahu kot. Tak pernah ke? Tapi awak pernah tak dengar perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan? Pernah dengar tak sebelum ni? Pernah. Pernah, okey. Kalau cikgu tanya, apa yang awak faham tentang perkataan tu boleh jawab tak? Ingat lagi tak? Okey. Kalau tak boleh, awak kena fokus, awak kena berikan perhatian dalam PDPR kita pada hari ini. Baiklah. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, mendengar dan mengenal pasti sekurang-kurangnya 6 sebutan perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan dengan tepat secara individu.
Yang kedua, menulis sekurang-kurangnya 6 maksud perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan yang terkandung dalam bahan rangsangan dengan tepat secara individu. Maksudnya, pada hari ini, aktiviti awak yang pertama ialah awak kena mendengar audio yang akan cikgu diperdengarkan dengan awak nanti, dan awak kena kenal pasti bagaimanakah cara menyebut dengan betul bagi perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan yang akan cikgu tayangkan sebentar lagi. Kemudian, aktiviti yang kedua yang awak kena capai pada hari ini ialah awak kena tulis maksud perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan berdasarkan bahan rangsangan yang akan cikgu tayangkan sebentar nanti. Jelas? Jelas? Jelas. Okey. Sebelum itu, cikgu nak awak tahu dahulu apakah yang dimaksudkan dengan perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan. Jadi sediakan pensel dan buku nota awak untuk mencatat nota penting. Okey, dah sediakan ke belum? Dah sediakan ke belum? Pen pun Dah. boleh. Pen. Boleh cikgu teringat awak dah sekolah menengah guna pen. Okey. Perkataan. Okey, cikgu nak Aina tolong baca maksud perkataan. Perkataan ialah bunyi atau gabungan bunyi dalam sesuatu bahasa yang disebut atau dituliskan dengan menggunakan huruf-huruf untuk menyampaikan sesuatu maksud. Okey. Awak faham tak maksudnya? Faham tak? Faham tak? Aina faham tak apa yang awak baca tadi? Faham, cikgu? Faham. Okey. Kalau faham, cikgu akan teruskan ya. Okey, dalam awak belajar perkataan ini, awak kena tahu tentang homograf dan homofon. Okey, homograf ni apa? Homograf merupakan perkataan yang ejaannya sama tetapi sebutannya berbeza. Baiklah, yang pertama, kita sebut macam mana yang pertama tu? Yang ini, kita nak sebut bagaimana? Yang pertama ni, semak atau semak? Semak. Semak. Yang pertama, semak. Adakah anda yakin? Yang kedua, ejaannya pun sama tetapi ada perbezaan cara sebutannya. Ialah yang pertama, kita sebut semak yang bermaksud berlukar. Tahu tak berlukar tu ataupun semak? Tahu tak? Tahu tak? Tak, Tahu cikgu. Apa? Tak tahu? Okey, semak ataupun berlukar ni maksudnya sama ya. Kalau awak tengok dekat di tepi jalan ke apa, awak ada nampak daun-daun yang banyak ke apa, itu lah yang dimaksudkan dengan semak. Okey, kemudian yang kedua kita sebut semak. Maksudnya memeriksa dengan teliti. Awak pernah dengar kan semak? Cikgu nak semak kertas periksaan awak. Maksudnya cikgu nak periksa kertas peperiksaan awak dengan teliti. Faham? Faham? Homograf, Faham. akan sekali lagi, ejaannya sama tetapi sebutannya berbeza. Yang pertama tadi semak. Yang kedua adalah semak. Okey. Perkara yang kedua awak kena belajar tentang perkataan ialah homofon. Baiklah, homofon ialah perkataan yang ejaannya berbeza tetapi sebutannya hampir sama. Okey, yang pertama, belot. Tahu tak belot? Tahu tak? Tahu tak belot? Membelot. Pernah dengar tak membelot? Membelot maksudnya, cikgu dah tayangkan di situ, maksudnya menyebelahi musuh. Baiklah, yang kedua adalah di sini
sepatutnya ada belut. Okey, awak pernah dengar tak belut? Pernah dengar tak? Belut, ikan belut, tahu tak? Ikan belut, tahu tak? Ikan yang Tahu. panjang, yang licin. Tahu, bagus. Okey. Awak dengar belot dan belut. Bunyinya hampir sama. Tetapi ejaannya berbeza. Okey, kalau homograf tadi ejaannya sama tetapi bunyinya berbeza. Okey, jelas tak homograf dengan homofon? Jelas? Jelas tak? Jelas. Okey, jelas. Okey, yang kedua, rangkai kata. Okey, cikgu nak rangkai kata ni Ikram pula yang baca maksud rangkai kata. Silakan Ikram. 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 Okey, dia tolong baca. Rangkai kata ialah gabungan kata dasar yang membentuk makna baharu. Okey. Contohnya, Okey. kutu kepala. Okey. Kemudian? Kutu kepala ialah serangga kecil yang tidak Tidak berdaya. Berdaya sebenarnya. Ada kesilapan ejaan di sini ya. Okey, yang tidak berdaya dan menghisap darah. Okey, sebentar ada rakan awak yang nak masuk. Okey, selamat datang. Sekarang cikgu sedang mengajar tentang perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan. Baiklah, cikgu teruskan. Okey, rangkai kata ni maksudnya kata dasar bergabung dengan kata dasar. Kutu, awak tahu kan kutu tu apa? Tahu tak? Kutu. Pernah dengar tak kutu? Kutu yang Tahu. ada di kepala orang, kepala haiwan pun ada juga. Pernah dengar tak kutu? Kutu? Tahu tak kutu? Ya. Okey. Kepala. Kepala awak tahulah kepala. Ini bahagian anggota badan kita. Kepala. Okey. Kutu merupakan kata dasar dan kepala juga. Kata dasar maksudnya tiada penambahan imbuhan ke apa, tak ada. Jadi apabila kutu dan kepala digabungkan akan menghasilkan satu makna yang baharu. Jadi ia dikenali sebagai rangkai kata. Okey, nanti awak akan belajar lagi contoh-contoh rangkai kata yang lain. Nanti cikgu akan tunjuk ya. Okey, bila kutu dan kepala, kata dasar dan kata dasar yang lain membentuk makna yang baru, kutu kepala ni akan membawa maksud serangga kecil yang tidak berdaya dan menghisap darah. Okey. Kemudian yang bersayap saya rasa sebenarnya. Okey, ketiga, istilah. Okey, Ikram ada? Ikram ada tak? Ikram? Masih tak ada lagi. Okey. Siapa yang baru masuk tadi? Siapa yang baru masuk tadi? Okey, cikgu nak panggil nama ni. Siapa lagi seorang tadi? Saya tak ingat nama dia. Ko ke apa Awak boleh baca tak yang baru masuk tadi? Senang ini, baca sikit je. Okey, tak apalah, cikgu tolong baca. Istilah ialah kata yang menyatakan sesuatu dengan betul, tepat dan sesuai dengan bidang tertentu. Okey, kalau awak jumpa perkataan fauna, fotosintesis, ia menjurus kepada bidang sains, jadi ia dikenali sebagai istilah. Okey, kemudian kalau awak jumpa perkataan bonus, account, maksudnya ia menjurus kepada sesuatu bidang. Okey, awak kena tahu itu merupakan istilah. Okey, bukannya rangkai kata, bukannya perkataan. Okey, kemudian kalau awak jumpa perkataan solat, wajib, perkataan tersebut merupakan istilah dalam bidang agama. Okey, awak faham tak ni? Awak faham tak? Maksudnya istilah ni senang kata ada perkataan yang saintifik.
yang merujuk kepada sesuatu bidang. Jelas tak? Kalau Jelas. cikgu doktor, menjurus kepada bidang perubatan. Kalau cikgu sebut tentang apa lagi tentang fotosintesis, bidang apa? Bidang apa fotosintesis? Fotosintesis Bidang bidang apa? sains. Ya, bidang sains. Okey. Kalau cikgu sebut tentang bonus, tentang bidang apa? Bidang ekonomi. Ya, bidang ekonomi. Okey. Awak tak perlu fokus dengan nama-nama bidang ni. Apa yang awak tahu, kalau sesuatu perkataan tersebut merujuk kepada sesuatu bidang, itulah yang dikatakan sebagai istilah. Okey. Yang keempat yang awak perlu tahu ialah tentang ungkapan. Ungkapan ialah gabungan kelompok perkataan yang khusus untuk menyatakan sesuatu maksud, simpulan bahasa dan peribahasa. Okey, dalam peribahasa ni ada banyak lagi pecahan seperti di jalan, pepatah. Okey, yang tu pun dikategorikan sebagai ungkapan. Okey, contoh yang cikgu letak dalam slide ini ialah mencegah lebih baik daripada mengobati. Maksudnya ada perkataan-perkataan yang banyak yang merujuk kepada sesuatu maksud yang khusus. Okey, sukan bahasa awak tahu tak sukan bahasa? Sukan bahasa pernah dengar? Pernah dengar sukan bahasa? Pernah dengar tak? Okey, kalau peribahasa pernah dengar? Cikgu tak tanya contoh ya, cikgu hanya tanya. Pernah dengar tak sukan bahasa ataupun peribahasa? Pernah. Okey, bagus. Okey, ada soalan tak untuk perkataan, rangkai kata, apa lagi istilah ataupun ungkapan? Ada soalan tak? Ada tak yang awak kurang jelas? Okey, cikgu simpulkannya untuk awak lebih faham. Kalau istilah ni, dia merupakan gabungan bunyi yang diucapkan ataupun ditulis. Okey, kalau awak tak yakin ini ungkapan ke, istilah ke, apa? Kata-kata ke perkataan. Okey, kalau bukan ungkapan, maksudnya bukan perkataan yang panjang-panjang. Bukan juga istilah, maksudnya bukan merujuk kepada sesuatu bidang yang khusus. Dan bukan juga rangkai kata. Rangkai kata ni biasanya ada dua perkataan. Okey? Kalau satu perkataan je, okey, maksudnya itu perkataan. Faham? Faham? Faham tak ni? Kalau faham, cikgu akan teruskan dengan aktiviti. Faham, cikgu. Okey, bagus. Okey. Cikgu nak awak buka buku teks pada muka surat 2. Dah bersedia ke dengan buku teks? Ada tak buku teks? Ke belum dapat lagi? Ada. Okey, bagus. Buka buku teks pada muka surat 2. Dah? Dah, cikgu. Okey, bagus. Okey. Cikgu dah tayangkan juga dalam slide ini. Jadi, cikgu akan besarkan lagi supaya lebih jelas. Okey, dalam aktiviti ini, awak kena capai objektif yang pertama, iaitu awak perlu mendengar dengan teliti dan awak kena kenal pasti bagaimanakah cara menyebut perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan dengan betul. Okey, jelas? Awak kena tahu bagaimana cara menyebut. Pemeriksaan, doktor, macam mana cara menyebut dengan betul? Itu yang awak kena belajar pada hari ini. Okey. Awak kena fokus ya. Cikgu akan perdengarkan awak dengan satu audio. Okey. Sebentar. Tema 1 unit 1 halaman 2.
datang seperti ribut, pergi seperti semut. Dengar rakaman audio untuk mengecam cara sebutan yang betul bagi rangkai kata dan istilah yang digunakan. Gunakan teknik main peranan untuk menyebut rangkai kata dan istilah tersebut dalam pelbagai ujaran. Berdasarkan pemeriksaan tadi, apakah penyakit saya, doktor? Paru-paru dan perut Aiman tak ada masalah. Denyutan nadi juga normal. Tetapi tonsil nampak kemerah-merahan dan bengkak sedikit. Gejala ini tanda keradangan tonsil. Keradangan tonsil? Bengkak? Terukkah bengkaknya, doktor? Jangan bimbang. Sedikit sahaja bengkaknya. Esok, Aiman sudah boleh pergi ke sekolah. Bagaimanakah saya dijangkiti penyakit ini? Sebenarnya, keradangan tonsil ini bukannya penyakit berjangkit. Mungkin Aiman mempunyai tahap imunisasi yang rendah. Apabila terdedah kepada bakteria yang terdapat di udara, Aiman mudah menghidap penyakit ini. Apakah yang perlu saya buat, doktor? Penyakit selalunya datang seperti ribut, pergi seperti semut. Oleh itu, amalkanlah gaya hidup sihat. Terima kasih, doktor, atas penjelasan tadi. Sama-sama. Bella, awak boleh dengar tak Tema audio satu tadi dengan boleh. jelas? Jelas tak sebutan dalam audio tadi? Jelas, cikgu. Okey, bagus. Okey. Kali ini cikgu nak dua orang secara sukarela baca dialog Aiman dan seorang lagi cikgu nak secara sukarela juga baca dialog doktor. Okey, seorang baca dialog Aiman, seorang baca dialog doktor. Ada tak sesiapa yang boleh baca petikan ni? Baca dialog ni. Ada tak? Secara sukarela ya. Ada tak? Cikgu suka orang Ada. Okey, siapa? Aina ke? Aku tak dengar. Siapa? Okey, Aina, awak baca dialog Aiman. Boleh? Boleh. Okey, Cikgu. kemudian Ikram ada tak? Ikram? Yang baru masuk tadi, boleh baca? Cikgu. Ha? Cikgu, saya Emmeline bukan Aina. Siapa tak dengar saya? Saya Emmeline. Oh, Emmeline. Oh, yang baru masuk tadi Okey, awak nak baca dialog Aiman kan? Okey. Kalau macam tu Aina boleh jadi doktor? Okey, bagus. Cikgu nak awak baca dengan sebutan yang betul. Okey, berdasarkan audio tadi ya. Tadi audio tu dah bagi tahu bagaimanakah cara menyebut dengan betul. Jadi kali ini cikgu nak awak aplikasikan pemahaman awak tadi dengan membaca dialog ini. Baiklah. 1, 2, 3. Emrin, mula. Berdasarkan pemeriksaan tadi, apakah penyakit saya, doktor? Doktor. Paru-paru dan perut Aiman tiada masalah. Denyutan nadi juga normal. Tetapi tonsil nampak kemerah-merahan dan bengkak sedikit. Gejala ini tanda keradangan tonsil. Teruskan. Keradangan tonsil, bengkak. Terukkah bengkaknya, doktor? Jangan bimbang, sedikit sahaja bengkaknya. Esok Aiman sudah boleh pergi ke sekolah. Bagaimanakah saya dijangkiti penyakit ini? Sebenarnya, keradangan tonsil ini bukannya penyakit berjangkit. Mungkin Aiman mempunyai tahap imunisasi yang rendah. Apabila terdedah kepada bakteria yang terdapat di udara, Aiman mudah menghidap penyakit ini. Terima kasih, doktor, atas penjelasan tadi. Sama-sama.
Penyakit selalunya datang seperti ribut, pergi seperti semut. Oleh itu, amalkan gaya hidup sehat. Sama-sama. Betul kesusunan awak ni. Okey. Cikgu dah dengar tadi, cuma ada kesilapan sedikit, iaitu perkataan doktor. Bukan perkataan doktor, bukannya doktor. Okey? Jelas? Jelas? Jelas, cikgu. Okey, yang lain semua sebutan awak betul. Okey. Kemudian, sekarang ni, cikgu nak awak kenal pasti. Yang mana istilah, yang mana ungkapan. Okey? Boleh tak? Okey, yang pertama, cikgu nak awak jawab. Kalau awak tahu, awak terus jawab. Okey, perkataan doktor. Perkataan, rangkai kata, istilah atau ungkapan. Doktor. Doktor. Tak tahu ke doktor? Jawab saja. Doktor, awak rasa itu perkataan apa? Ungkapan. Hah? Ungkapan. Tak. Cikgu dah kata tadi, kalau ungkapan ada banyak perkataan. Sama ada sebuah bahasa, pepatah. Itu barulah ungkapan. Kalau satu perkataan sahaja yang merujuk kepada sesuatu bidang yang tertentu, ia merupakan istilah. Okey? Istilah. Okey, kalau masalah. Masalah itu apa? Perkataan ke? Masalah sahaja. Kalau masalah ini satu perkataan, maksudnya bukan rangkai kata. Sebab kalau rangkai kata ada dua perkataan. Okey, adakah masalah ini merujuk kepada sesuatu bidang? Tidak. Jadi bukan istilah. Okey, adakah masalah ini ada banyak perkataan? Tidak. Ada satu perkataan sahaja. Jadi masalah ini merupakan perkataan. Okey. Ada dua. Cikgu nak 6. Okey, kemudian cikgu nak perkataan terima kasih. Okey, terima kasih ni ada dua patah perkataan. Jadi, terima kasih ni merupakan rangkai kata. Ya, rangkai kata. Sebab perkataan terima membawa satu maksud yang lain, kasih membawa satu maksud yang lain. Tetapi apabila dua kata dasar ini digabungkan, akan membawa satu maksud yang baharu. Jadi terima kasih merupakan rangkai kata. Baiklah, kemudian perkataan imunisasi. Imunisasi merujuk kepada sesuatu bidang. Jadi imunisasi ini merupakan ada 4 saja pilihan. Perkataan, rangkai kata, istilah atau ungkapan. Yang mana satu antara 4 ni? Istilah. Ya, betul. Imunisasi merupakan istilah. Okey, baru 4, ada 2 lagi. Okey, senang sahaja ni. Gaya hidup sihat. Yang mana satu? Cikgu dah cakap tadi. Kalau gaya bahasa ada perkataan yang banyak. Maksudnya apa? Katanya banyak ada maksud tu. Apa? Perkataan ke? Bukan. Ada banyak perkataan. Kalau rangkai kata ada 2 perkataan. Yang ni ada 3 perkataan. Gaya hidup sihat macam selalu je dengar kan? Okey. Ungkapan ke? Awak pernah dengar tak gaya hidup sihat? Pernah dengar tak? Pernah. Gaya hidup sihat ni kita kategorikan sebagai ungkapan. Ada banyak lagi. Ungkapan kalau awak baca peribahasa ke,
pepatah ke ataupun ujar-ujaran orang ke, itu adalah ungkapan. Ada banyak perkataan, ada frasa-frasa yang indah lah maksudnya. Okey, satu lagi, cikgu nak perkataan keradangan. Oh, bukan. Cikgu nak puji perkataan apa lagi ya? Apa lagi? Bakteria. Soalan senang je ni. Bakteria. Awak rasa apa? Perkataan. Bakteria kan merujuk kepada sesuatu bidang. Bidang sains atau bidang perubatan. Okey, bakteria. Awak belajar tentang bakteria kan? Subjek sains. Bakteria, virus kan awak belajar kan? Okey, bakteria ni awak belajar dalam sains. Jadi, dia merujuk kepada sesuatu bidang. Jadi, bakteria ini dikategorikan sebagai istilah. Okey, awak dah capai objektif yang pertama. Untuk objektif yang kedua, cikgu akan beri awak latihan sendiri. Okay, awak buka buku modul muka surat 1. Okey. Kali ini cikgu tak tayangkan dalam slide sebab buku modul awak dengan buku modul guru tak sama ya. Jadi cikgu nak awak buka buku modul awak masing-masing pada muka surat 1. Okey, dah buka? Dah buka? Dah buka ke belum buku modul muka surat 1? Ada tak? Awak dah dapat kan buku modul tu? Dah. Okey, dah buka muka surat 1? Muka 1. Pandai kan cari muka surat 1. Bukan yang Roman tu, bukan. Memang muka surat 1. Dah jumpa? Dah jumpa ke belum? Jawablah. Dah jumpa ke belum? Muka surat 1, tema 1, iaitu kesihatan dan kebersihan. Dah jumpa ke belum? Dah. Okey, dah. Bagus. Sama juga dengan aktiviti tadi, awak kena dengar dengan teliti dan tahu bagaimanakah cara menyebut dengan betul. Sebentar ya, cikgu akan okey, awak dengar dengan teliti. Okey, sebelum tu awak terbalikkan dahulu buku modul awak sebab dalam tu terbalik, jadi awak kena terbalikkan. Dah? Okey, awak dengar dengan teliti ya, bagaimanakah cara. Dengar petikan rencana dengan teliti. Okey. Dengar petikan rencana dengan teliti. Kemudian, dengar petikan sekali lagi dan pusing buku tersebut untuk membaca teks rakaman serta beri tumpuan pada perkataan yang dicetak tebal dan kesan perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan. Kutu. Kutu ialah sejenis serangga atau parasit yang sangat kecil. Kutu digelar parasit kerana memerlukan perumah untuk hidup, iaitu mamalia yang berdarah panas. Selain itu, kutu memerlukan perumah kerana kutu menghisap darah untuk mendapatkan nutrien agar terus hidup. Terdapat 3 jenis kutu yang menyerang manusia, iaitu kutu kulit kepala, kutu badan dan kutu kawasan kemaluan. Walau bagaimanapun, kutu kepala merupakan jangkitan yang paling banyak berlaku di Malaysia. Kutu kepala boleh dijangkiti melalui sentuhan kulit, rambut atau perkongsian barangan. Penyakit ini sangat senang menular terutamanya dalam kalangan kanak-kanak atau pelajar sekolah rendah. Terdapat banyak cara untuk merawat kutu kepala. Antaranya adalah dengan menggunakan sikat kutu.
Sikat ini boleh dibeli di farmasi atau kedai biasa. Sikat ini mempunyai bilah sisir yang rapat-rapat untuk membolehkan semua kutu dan telurnya dibuang daripada rambut. Kita juga boleh menggunakan semburan atau lotion rambut. Kutu dan telurnya akan mati selepas sehari penggunaan produk tersebut. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga kebersihan diri supaya masalah kutu ini dapat diatasi kerana mencegah lebih baik daripada mengubati. Dah dengar kan? Tak suara yang cikgu perdengarkan tadi? Tak suara orang lelaki tu? Jelas tak? Apa? Jelas ya? Okey, bagus. Dengan Asada Bonus, kumpul setiap hari. Cikgu apa sebenarnya? Sekejap ya. Bagi setiap pembelian setiap hari. Sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video kita nak buat soalan SPT 2021. Ada yang baru nak masuk. Okey, selamat datang Danish Zakwan. Okey. Untuk aktiviti kali ini, cikgu nak untuk rangkap pertama ada seorang yang baca, rangkap kedua ada dua orang pula yang baca dan rangkap ketiga orang lain pula yang baca. Baiklah. Untuk rangkap yang pertama, cikgu nak yang baru masuk tadi, siapa? Danish Zakwan. Betul? Yang baru masuk tadi? Takkan baru masuk tak dengar pula suara saya? Deniz. Ya? Oh, line internet slow. Baik. Tak mengapa, baiklah. Cikgu nak Ikram. Mana Ikram ni? Dari tadi cikgu cari Ikram. Tak dengar apa suara ni. Ikram, awak ada tak? Ikram. Ya. Bagus. Okey, cikgu nak awak baca petikan yang pertama. Kemudian petikan yang kedua, cikgu nak Aina tolong baca. Dan petikan yang ketiga, cikgu nak Aina yang tolong baca. Boleh? Awak bertiga? Boleh? Apa? Tak jelas cikgu. Okey. Petikan yang pertama, petikan yang pertama tu, cikgu nak Ikram yang baca. Okey? Yang kutu ialah sejenis iaitu Ikram yang baca. Kemudian, yang kedua tu terdapat 3 jenis tu, cikgu nak Dia yang tolong baca. Okey? Kemudian, petikan ataupun petikan yang ketiga tersebut, cikgu nak Aina yang tolong baca. Boleh? Okey. Okey, bagus. Okey, 1, 2, 3. Ikram, baca. Ulang lagi, Ikram. Dia tidur ke cikgu? Saya pun tak tahu. Ikram, awak ada tak? Okey, kalau macam tu, Emeline tolong baca petikan yang pertama boleh? Petikan yang pertama tu. Boleh? Okey, bagus. Okey, 1, 2, 3. Kutu ialah sejenis serangga atau parasit yang sangat kecil. Kutu digelar parasit kerana memerlukan perumah untuk hidup, iaitu mamalia yang berdarah panas. Selain itu, kutu memerlukan perumah kerana kutu menghisap darah untuk mendapatkan nutrien agar terus hidup. Okey, bagus. Seterusnya, petikan yang kedua. Terdapat 3 jenis kutu yang menyerang manusia, iaitu kutu kulit kepala, kutu badan dan kutu kawasan kemaluan. Walau bagaimanapun, kutu kepala merupakan jangkitan yang paling banyak berlaku di Malaysia. Kutu kepala boleh dijangkiti melalui sentuhan kulit, rambut atau perkongsian barangan. Penyakit ini sangat senang menular, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak atau pelajar sekolah rendah. Okey, bagus. Seterusnya.
Terdapat banyak cara untuk merawat kutu kepala. Antaranya adalah dengan menggunakan sikat kutu. Sikat ini boleh dibeli di farmasi atau kedai biasa. Sikat ini mempunyai bilah sisir yang rapat-rapat untuk membolehkan semua kutu dan telurnya dibuang daripada rambut. Selain itu, kita boleh menggunakan semburan atau lotion Apa? Awak sebut apa? Semburan atau? lotion Okey. rambut. Okey. Kutu dan telurnya akan mati selepas sehari menggunakan produk tersebut. Penggunaan produk tersebut. Oleh itu, kita perlulah menjaga kebersihan diri untuk mencegah lebih baik daripada mengubati. Okey, bagus. Semua perkataan, istilah, rangkai kata dan ungkapan disebut dengan betul. Okey, ini contoh ungkapan yang lain. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Okey. Itu merupakan ungkapan. Okey. Aktiviti yang seterusnya. Awak nampak kan dalam buku modul latihan awak ada nampak kan ada jadual ni? Nampak tak? Dalam buku modul awak ada jadual. Okey. Aktiviti ni senang sahaja. Yang awak nampak tak dekat sini ada beberapa perkataan, rangkai kata, ungkapan dan istilah yang ditebalkan. Nampak tak ni? Yang pertama ni apa ni? Macam mana sebut ni? Parasit. Okey. Okey, awak nampak tak? Nombor 1 ni dah ada. Okey, nombor 2 dah ada, nombor 3 dah ada, nombor 4 dah ada, nombor 5 pun dah ada. Okey, awak cari yang ini pula. Nombor 6 hingga nombor 9. Apa lagi perkataan yang belum ditulis dalam jadual ini? Okey. Awak buat itu dahulu. Cikgu beri masa selama 2 minit untuk awak salin semula perkataan yang ditebalkan dalam bahan ini. Okey? Salin saja perkataan ini. Awak jelas tak aktiviti ni? Jelas? Faham tak? Salin sahaja perkataan yang ditebalkan ini dalam ruangan ayat. Okey. Cikgu beri awak masa 1 minit sajalah sebab ada 4 sahaja. Okey, 1 minit bermula daripada sekarang. Dah cikgu. Bagus. Siapa yang dah siap tu? Siapa yang dah siap tadi? Saya. Saya tu siapa? Saya tak boleh nampak dalam komputer saya ni. Emmeline. Emmeline. Okey, bagus Emmeline. Okey, yang lain dah siap? Dah siap ke nombor 6, nombor 7, nombor 8? Senang sahaja. Awak salin semula perkataan yang ditebalkan dalam petikan ini. Dah siap? Semua dah siap? Dah, cikgu. Ada lagi tak yang belum siap? Okey, memandangkan dia maksudnya semua dah siap. Okey. Cikgu nak semak dahulu. Okey, nombor 6 ni awak letak apa? Awak tulis apa tadi? Nombor 6 awak tulis apa tadi? Menular. Ya, betul. Menular. Nombor 7 pula awak tulis? Farmasi. Okey, nombor 8 pula? Lotion. Lotion. Okey, nombor 9 pula? Produk. Okey, produk. Okey, bagus. Okey, jenis pula. Okey, jenis ni tadi cikgu dah ajarkan. Ada 4
perkara yang awak perlu tahu pada hari ini iaitu perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan. Okey, cikgu ulang. Perkataan tu ialah gabungan bunyi yang diujarkan ataupun ditulis. Biasanya ada satu perkataan sahajalah. Okey. Untuk rangkai kata, kebiasaannya ada dua perkataan. Kebiasaannya lah ya. Maksudnya ada kata dasar, jumpa kata dasar akan membentuk satu maksud yang baharu. Okey. Kemudian, istilah. Istilah ni merupakan perkataan yang merujuk kepada sesuatu bidang. Sama ada bidang sains, bidang ekonomi atau apa-apa sajalah. Maksudnya ada bidang yang khusus bagi perkataan tersebut. Kemudian, untuk ungkapan pula merupakan gabungan ataupun kumpulan perkataan sama ada peribahasa. Okey, dan peribahasa awak kena tahu ada pepatah, ada bidalan dan banyak lagi. Kalau awak jumpa perkataan gaya hidup sihat, itu pun dikatakan sebagai ungkapan. Okey. Jadi kali ini cikgu akan uji awak mengkategorikan jenis yang awak telah salin pada ruangan ayat tadi. Baiklah, contohnya yang pertama. Parasit tu, okey. Ia merupakan jenis istilah. Jenis istilah kerana merujuk kepada sesuatu bidang yang tertentu. Kemudian contoh yang kedua pula ialah berdarah panas. Tadi cikgu dah katakan kalau ada dua perkataan gabungan kata dasar dengan kata dasar yang membawa makna yang baru, ia merupakan rangkai kata. Okey, jelas? 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 Jelas, cikgu. Jelas, cikgu. Kalau menghisap darah, ada dua perkataan. Jadi jenis apa? Ada dua perkataan. Jadi jenis? Jenis? Perkataan, rangkai kata, istilah atau ungkapan? Perkataan. Cikgu dah kata tadi, kalau dua perkataan, rangkai kata. Faham tak? Faham tak? Kalau dua perkataan, awak terus jeniskan sebagai rangkai kata. Kalau awak jumpa satu perkataan, awak fikir perkataan ataupun istilah. Kalau tidak menjurus kepada mana-mana bidang, itu merupakan perkataan. Kalau ada menjurus kepada sesuatu bidang, ia merupakan istilah. Kalau dua perkataan, rangkai kata. Okey, awak tulis terus. Nombor 3 tu, rangkai kata. Dah? Dah tulis rangkai kata? Dah. Belum? Okey, bagus. Okey, nombor 4. Okey, nombor 4 ni ada satu perkataan. Awak kena fikir, adakah perkataan nutrien ini merujuk kepada sesuatu bidang ataupun bukan? Okey, awak pernah kan dengar perkataan nutrien? Awak dengar perkataan nutrien ni bila? Belajar mata pelajaran bahasa Melayu ke? Bahasa Arab ke? Sains ke? Ataupun awak pernah dengar dalam televisyen yang membincangkan dalam bidang sains? Ataupun awak tengok di Facebook orang membincangkan tentang makanan? Jadi awak rasa nutrien ini merupakan perkataan ataupun istilah? Istilah. Istilah sebab merujuk ataupun menjurus kepada sesuatu bidang iaitu bidang sains. Okey, bagus. Nombor 5 pula. Kutu kepala. Okey, cikgu dah kata tadi kalau dua perkataan gabungan kata dasar yang membawa makna yang baru, maksudnya jenis Rangkai kata. Bagus. Rangkai kata. Baiklah. Nombor 6 pula iaitu menular. Okey, perkataan menular ada tak menjurus kepada mana-mana bidang? Cuba awak fikir, ada tak menjurus kepada mana-mana bidang? Apa? Yang nombor 3 dengan 4 tu apa? Nombor 3 dan nombor 4. Baiklah, cikgu ulang. Nombor 3 tu menghisap darah merupakan jenis rangkai kata. Jadi awak tulis dalam buku modul latihan awak rangkai kata. Okey.
Nombor 4 pula, nutrien. Nutrien merupakan jenis istilah. Okey, dapat? Dapat tak? Dah. Okey, bagus. Bagus. Kalau awak tak dapat tangkap lagu cikgu tu, cepat ataupun internet awak agak perlahan, boleh maklumkan kepada cikgu. Cikgu boleh ulang, tiada masalah. Okey, kutu kepala tadi, rangkai kata sebab ada 2 perkataan. Baik, nombor 6, menular. Menular ni ada 1 perkataan sahaja. Jadi jawapannya sama ada perkataan ataupun istilah. Jadi awak kena fikir, adakah perkataan menular ini ada merujuk ataupun menjurus kepada sesuatu bidang yang tertentu? Ada ataupun tidak? Kalau ada, perkataan. Kalau tidak ada menjurus kepada mana bidang, kalau ada menjurus kepada mana bidang, itu istilah. Jadi awak rasa menular perkataan ataupun istilah? Cuba awak teka. Perkataan. Apa? Okey, bagus. Perkataan sebab tidak ada menjurus kepada mana-mana bidang. Okey, nombor 7 pula, farmasi. Farmasi ni satu nama. Mesti ada menjurus kepada sesuatu bidang. Bidang perubatan. Jadi kalau menjurus kepada sesuatu bidang, jenis apa? Istilah. Bagus, istilah. Okey, tulis dulu. Istilah. Dah? Dah. Okey, kemudian nombor 8, losen. Okey, satu perkataan juga. Jadi kena fikir, perkataan ataupun istilah. Cuba teka, perkataan ataupun istilah. Losen, tahu kan losen? Cecair yang melembabkan kulit tu. Istilah. Tahu kan? Okey, awak rasa itu perkataan ataupun istilah? Kalau awak rasa istilah, bidang apa? Kalau awak rasa perkataan, maksudnya tidak menjurus kepada mana bidang. Okey, awak rasa perkataan ataupun istilah? Okey, cikgu tanya. Perkataan losen ada tak merujuk kepada mana-mana bidang? Ada tak? Nah saja jawapan awak, ya ataupun tidak? Ada tak merujuk kepada mana-mana bidang? Ada tak? Jawab saja, ya atau tidak. Okey, perkataan losen ini tidak merujuk kepada mana-mana bidang. Jadi, losen ini jenis perkataan. Okey. Kemudian yang ke-9, produk. Produk ni sama juga dengan losen. Tidak merujuk kepada mana-mana bidang. Jadi, jenis perkataan. Dah tulis? Nombor 8 dan nombor 9 tu jenis perkataan. Dah tulis? Dah tulis ke belum? Dah. Okey, bagus. Nombor 10 pula, mencegah lebih baik daripada mengubati. Ada banyak perkataan yang ada maksudnya. Jadi, mencegah lebih baik daripada mengubati merupakan jenis Ungkapan. bagus. Ungkapan. Tulis. Okey. Ada tak dalam jadual ayat dan jenis ni yang awak belum lagi sempat nak tulis? Ada tak? Kalau ada, cikgu boleh ulang. Ada tak? Semua dah salin? Dah tulis ke? Dah. Okey, bagus. Jadi, untuk mencapai objektif pembelajaran yang kedua pada hari ini, cikgu nak awak cari maksud berdarah panas, menghisap darah, nutrien, kutu kepala, menular, farmasi, losen, produk dan mencegah lebih baik daripada mengubati. Okey, itulah tugasan awak pada hari ini. Jelas? Maksudnya awak siapkan ruangan maksud tersebut. Boleh? Boleh? Boleh tak? Semua. Cari maksud. Awak kan ada kemudahan internet.
Jadi awak boleh cari ataupun awak Google sahaja maksud yang cikgu minta dalam buku modul tersebut. Kalau awak memang dah tahu maksudnya, tak perlu cari pun tak apa, awak terus tulis. Tapi untuk mendapatkan maksud yang lebih tepat, awak boleh cari dalam bahan ataupun rujukan yang dipercayai. Okey, sebentar, ada yang baru nak masuk. Okey, selamat datang. Kelas kita dah nak habis dah. Okey, ada soalan tak setakat ni? Ada soalan? Nanti kalau dah siap gambar PM dekat cikgu kan? Okey. Tugasan, awak baca ni ya. Siapkan latihan pada muka surat 1 dalam buku modul iaitu pada bahagian maksud sahaja. Okey, yang cikgu beritahu tadi lah. Kemudian imbas jawapan dengan menggunakan aplikasi Cam Scanner. Tahu tak aplikasi Cam Scanner? Tak tahu? Tahu. Tahu, okey bagus. Siapa yang pernah ada Cikgu tak. dia akan tahulah aplikasi Cam Scanner. Maksudnya awak boleh imbas melalui handphone ataupun telefon bimbit sahaja. Okey, kalau awak tak ada aplikasi Cam Scanner, awak boleh imbas dengan melalui pencetak ke ataupun aplikasi lain pun boleh. Tetapi kalau tak dapat juga tak apa. Awak boleh tangkap gambar guna telefon bimbit awak tu dengan jelas. Pastikan memang jelas apa yang awak tangkap ni. Cikgu nak memang nampak ya. Cikgu nak memang nampak, tak nak lah yang gelap ke apa, tak nak. Dan pastikan juga tulisan awak tu kemas. Ejaan jangan silap. Semak dahulu. Kemudian hantar tugasan tersebut pada pukul 2 hingga 3 petang. Pukul 2 hingga 3 petang kan masa tutorial kan. Jadi ada masa lagi 1 jam ini untuk awak siapkan bahagian maksud tersebut. Dan pada pukul 2 hingga 3 awak boleh hantar dalam kumpulan WhatsApp kita. Boleh? Boleh? Cikgu, saya pukul 12 sampai esok pagi pergi rumah panjang. Oh, maksudnya awak tak boleh hantar ke bagaimana? Boleh saya hantar awak sikit, cikgu? Boleh. Kalau awak nak hantar terus pada pukul 9 lebih ni pun boleh. Kalau dah siap terus hantar. Maksud 2 hingga 3 petang ni, paling lambatlah pukul 3 petang tu. Macam tu. Faham? Sedikit saja tugasan cikgu ni. Awak cuma cari maksud untuk perkataan-perkataan yang cikgu dah yang terdapat dalam buku modul. Itu saja. Yang bahagian maksud itu saja awak perlu cari. Senang saja latihan awak hari ini. Okay, jangan lupa tulis nama awak, nama penuh lah. Okay, cikgu nak simpan nombor telefon tu. Senang cikgu nak hubungi awak nanti. Okay, tulis nama penuh dan hantar tugasan tersebut selewat-lewatnya pada pukul 3 petang ini. Boleh? Okey, cikgu. Okey, bagus. Okey, cikgu nak minta tolong awak untuk buka kamera awak. Cikgu nak ambil gambar sebentar untuk kenang-kenangan dan sebagai bukti PDPI kita pada hari ini. Tolong buka sekejap ya. Ada dalam buku teks ke cikgu? Tak ada. Yang dalam buku teks tu tadi, aktiviti untuk kita tahu sahaja bagaimana cara menyebut dengan betul. Tapi untuk aktiviti ini, awak kena cari maksud. Macam mana nak cari maksud? Awak boleh rujuk kamus, awak boleh Google sahaja. Okay? Tolong buka kamera awak. Kelas kita dah nak habis, tapi cikgu nak tangkap gambar dahulu. Okay. Hi Emily. Okay, nanti kita jumpa yang lain tolong buka. Tolonglah buka Kak. Cikgu nak simpan sebagai kenang-kenangan ni. Okey. Hadijah Murais. Tapi lelaki ni. Jadi nama awak apa Ada Martin Hoteki. Apa? Ada Martin Hoteki. Cikgu nak panggil apa? Martin. Martin? Okey. Oh, 2 orang sahaja. Okey, cikgu tak nak bazir masa. Jadi cikgu akan ambil gambar terus. Okey. Buka kamera awak. Okey. 1, 2, 3.
Lagi? Ya bebas. 1, 2, 3. Yalah, terima kasih. Okey, nanti cikgu akan beri pautan kehadiran dalam kelas dan pastikan awak isi kehadiran tersebut selewat-lewatnya pada pukul 11 pagi ini. Okey, itu sahaja kelas kita dalam Google Meet ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Baik, cikgu. Bye.